Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, untuk pelajaran sirah hari ini kita akan masih lagi dalam pelajaran 2, iaitu kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita masuk subtajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh sakit. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula jatuh sakit pada akhir bulan Safar tahun 11 Hijrah selepas pulang dari menziarahi perkuburan Baqi' dan perkuburan para syuhada peperangan Uhud dengan ditemani oleh orang suruhan baginda, iaitu Abu Muwaihibah. Okey, Rasulullah pergi menziarahi perkuburan Baqi'. Okey, yang dalam gambar tu adalah perkuburan Baqi'. Okey, selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari perkuburan Baqi', baginda ditimpa sakit kepala. Semakin hari, sakit kepala baginda semakin bertambah sehingga menyebabkan baginda mengalami demam yang kuat. Sepanjang tempoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, baginda berada di rumah isteri baginda Ummul Mukminin Maimunah. Di rumah isteri baginda Ummul Mukminin iaitu Maimunah. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin tenat, baginda meminta izin daripada isteri-isteri baginda untuk tinggal di rumah Sayyidatina Aisyah. 5 hari sebelum kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demam baginda semakin kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta supaya tubuh badan baginda disirami dengan 7 bekas air daripada perigi yang berlainan supaya baginda dapat keluar bertemu dengan orang ramai untuk menyampaikan amanat. Okey. Cuba kita tengok sekilas info tentang perkuburan Baqi' ni. Perkuburan Baqi' juga dikenali sebagai Jannatul Baqi'. Perkuburan ini terletak tidak jauh dari Masjidil Nabawi. Perkuburan syuhada terletak di antara Bukit Uhud dan Bukit Ar-Rummah, kira-kira 5 km ke utara Masjidil Nabawi. Okey. Kita tengok pula hari terakhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semasa orang-orang Islam sedang bersiap-siap untuk mendirikan salat subuh berjemaah, mereka terkejut melihat kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di balik tabir bilik Sayyidatina Aisyah. Baginda berdiri sambil tersenyum melihat ke arah mereka. Mereka berasa sangat teruja kerana menyangka kesihatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin baik, sedangkan itulah salat terakhir dalam kehidupan baginda. Sayyidina Abu Bakar berundur untuk memberi ruang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam, tetapi baginda memberi isyarat kepada Sayyidina Abu Bakar supaya terus menyempurnakan salat mereka. Semasa waktu duha, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin teruk dan kesakitan yang ditanggung oleh baginda bertambah kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil puteri kesayangan baginda, Sayyidatina Fatimah, lalu membisikkan sesuatu kepadanya, membuatkan Sayyidatina Fatimah menangis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya sekali lagi dan membisikkan sesuatu sehingga membuatkan Sayyidatina Fatimah yang menangis tadi tertawa. Sayyidatina Aisyah yang melihat situasi tersebut bertanya kepada Sayyidatina Fatimah tentang hal itu. Sayyidatina Fatimah menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan kepadaku bahawa baginda akan wafat, lantas aku pun menangis. Kemudian baginda membisikkan kepadaku bahawa akulah ahli keluarga yang pertama akan menyusul selepasnya. Lalu aku pun tertawa.
Melihat keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang semakin tenat, Sayyidatina Fatimah berkata, "Alangkah deritanya ayahanda." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Selepas ini tidak akan ada lagi penderitaan ke atas ayahandamu." Seterusnya, saat terakhir hayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tenat, Sayyidatina Aisyah menyandarkan baginda ke dadanya. Ketika itu, Abdurrahman bin Abu Bakar masuk sambil memegang kayu sugi. Sayyidatina Aisyah perasan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertarik dengan kayu sugi tersebut. Lalu Sayyidatina Aisyah bertanya kepada baginda, "Mahukah aku ambil kayu sugi untukmu, wahai Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membalas dengan mengangguk kepalanya. Sayyidatina Aisyah mengambil kayu sugi dan menghulurkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kayu sugi tersebut agak keras untuk digunakan oleh baginda. Lalu Sayyidatina Aisyah bertanya lagi, "Mahukah aku lembutkannya kayu sugi untukmu, ya Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangguk tanda baginda mahukannya. Selepas kayu sugi itu dilembutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersugi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersugi dengan sepuas-puasnya. Kemudian baginda mencelupkan tangannya ke dalam bekas kecil berisi air yang ada di hadapan baginda, lalu menyapu ke mukanya sambil berkata, "Tiada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya kematian itu ada sakaroh, menyakitkan." Selepas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai bersugi, baginda mengangkat tangannya serta mendongak ke atas, disusuli dengan gerakan bibir. Sayyidatina Aisyah merapatkan dirinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendengar baginda berkata, "Bersama-sama dengan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka daripada kalangan nabi-nabi, shadiqin, syuhada, dan salihin. Ya Allah, ampunkanlah aku dan rahmatilah aku, serta tempatkan aku dengan teman yang tertinggi. Ya Allah, teman yang tertinggi." Baginda mengulangi kalimat yang akhir itu sebanyak 3 kali. Kemudian baginda pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Sesungguhnya kita semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan kembali. Wasallam wafat dan meninggalkan semua insan yang mengasihinya pada waktu duha hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah ketika umur baginda genap 63 tahun. Jenazah baginda dimakamkan di rumah Sayyidatina Aisyah. Oke, sekilas info. Walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah pergi meninggalkan kita, namun ada 2 perkara yang akan membawa kita ke jalan yang lurus, yaitu Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sekian itu sahaja pelajaran kita untuk hari ini. Nanti kita akan sambung pula apakah dia reaksi sahabat ketika mendengar tentang kewafatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.